Oi, budak! Habis kotor kereta aku! Maaflah. Kau ni nak makan pun tak ada duit. Ni, nak bayar kau wash kereta ni. Sahkan orang betul lah kau ni. Nikmat dan rezeki yang kita miliki selama ini semuanya datang dari Allah. Namun kita tidak pernah sedikit pun mewakafkan harta kita, malah melihat sedekah sebagai suatu perbuatan yang sia-sia. Ayuh, jadikan diri kita seorang Muslim yang tawaduk dengan berinfak dan bersedekah untuk kutipan dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin, Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Masjid yang akan menampung seramai 700 orang dalam satu-satu masa yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Antaranya kemudahan ruang solat 2 tingkat, ruang musafir, ruang tamu, bilik mesyuarat, 2 unit quarters, tempat parking kereta dan bilik jenazah serta pelbagai lagi kemudahan. Terima kasih, jazakumullah khair kepada yang telah menyumbang. Namun sumbangan anda masih lagi diperlukan. Tunggu apa lagi? Ayuh kita berinfak dan mewakafkan harta kita kepada pembinaan Masjid Al-Muqarrabin, Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Semoga dengan infak ini menjadikan kita Muslim yang lebih bertakwa dan menjadi asbab menyelamatkan kita daripada kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Masya Allah, besar ganjarannya berinfak, berwakaf. Subhanallah. Baiklah, pahala sebesar gunung Uhud. Siapa yang tak mahu, tuan-tuan dan puan-puan? Allahu Akbar. Kali ini Assalam Biz kembali bersama dengan Masjid Al-Muqarrabin. Tentunya kita bersama dengan pendakwah yang tidak asing lagi, Tiu Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah, Farah, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, kita kesuntukan masa ni, masa mencemburui kita. Baiklah, Ustaz boleh terangkan tak apakah yang dimaksudkan dengan ganjaran pahala besar sebesar gunung Uhud ini dan juga peranan kita sebagai umat Islam dalam membantu membina rumah Allah ini? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Kepada Farah dan seterusnya kepada para penonton TV Al-Hijrah, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, dalam sebuah hadis dalam Jami' As-Sahih menyebutkan bahawa Nabi SAW menyebutkan amalan sedekah kita ini akan digandakan pahala seperti mana sebiji korma atau sesuap nasi. Maknanya korma ni akan bertambah, sesuap nasi ini akan bertambah-tambah seperti mana seekor anak kuda ataupun anak unta yang lahir dan terus berlahir, sehinggalah amalan sedekah ini sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud ni tuan-puan adalah gunung yang satu-satunya di dunia ini yang Nabi SAW sebutkan yuhibbuna wa nuhibbuhu. Sesungguhnya bukit Uhud ini mencintai kami dan kami mencintai bukit ini. Bukan cinta-cinta biasa, tapi cinta sebenar. Seperti mana kita sayang kepada mak ayah kita, pasangan kita, seolah-olah bukit Uhud ni hidup. Besar tuan-puan, menyaksikan peperangan Uhud yang berlaku, warnanya kemerah-merahan, kematian syahidnya 31 para sahabat Nabi dalam peperangan tersebut, maka pahalanya besar. Sebab itulah kita kena ambil peluang, khususnya bulan Rajab ini, yang mana amalan kita ini digandakan. Masya Allah. Ustaz, bulan Rajab ni, Ustaz dah masuk mukadimah bulan Rajab ni. Bulan Rajab ni saya dengar di Instagram, Facebook, di YouTube dan sebagainya adalah bulan untuk kita gemburkan tanah, letakkan biji benihnya. Sama-sama kita jaga tanaman tu, biji benih kita tu mudah-mudahan bercambah insya-Allah. Ustaz, apakah yang kita boleh kaitkan dengan amalan bersedekah, berinfak ini dengan bulan Rajab, Ustaz? Baik, kalau kita lihat bulan Rajab adalah disebut oleh Nabi SAW minha arba'atul hurum. Hatta dalam Quranul Karim ada 4 bulan yang haram, iaitulah 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan Rajab. Rajab ni terpisah, disebut Rajabun Mudar. Mudar ni, kata Syekh Mustafa Al-Bugha, mengatakan bahawa Mudar ini merujuk kepada satu kabilah, Farah, yang menjaga ahli kabilahnya dari melakukan dosa. Al-Imam Ibnu Katsir dan tafsirnya menjelaskan bahawa orang yang beramal di bulan Rajab ini digandakan pahala dan
dan mereka yang melakukan dosa digandakan dosanya. Nauzubillah. Sampaikan kabilah Mudar ini menjaga penduduknya tak ada yang nak buat dosa maksiat. Jadi kita ambil peluang bulan yang hebat ini, amalan sedekah kita ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan, insya-Allah. Insya-Allah. Bulan Ramadan kena banyak lagi nak bersedekah, berinfak, Betul. wakaf, Betul. insya-Allah. Mudah-mudahan kita doakan kita sampai ke bulan Ramadan. Baiklah Ustaz, ramai yang ingin mengetahui berkenaan dengan status terkini, berapa banyak yang sudah pun terkumpul dan berapa banyak lagi yang diperlukan, dan juga sedikit gambaran Ustaz berkenaan dengan Masjid Al-Muqarrabin apabila dah siap nanti Ustaz. Apakah kemudahan fasiliti yang ada di masjid nanti? Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah, Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Perkataan takwa ini adalah pembinaan Masjid Quba. Masjid Quba didirikan atas dasar takwa. Hari ini masjid gagah, tak ada pengimarahan. Sebab itu masjid ni dia ada dua. Satu pembinaan maknawi dan hissi. Bukan saja fizikalnya tetapi juga dari segi imarahnya. Jadi Masjid Kampung Kundur, Gua Musang Kelantan ni tuan-puan, terletak di tempat yang begitu strategik daripada pantai timur Kelantan nak menuju ke ke utara ataupun ke Cameron Highland. Jadi bukan saja untuk penduduk setempat tetapi juga untuk mereka yang musafir. Apabila pembinaan siap nanti dengan kos kita memerlukan 3.9 juta lagi. Alhamdulillah kalau tuan-puan tengok kalau gambar-gambar yang ditunjukkan, masya-Allah tabarakallah, pembinaan masjid ini hampir, maknanya dah mula nampak pembangunannya, tapi memerlukan sedikit lagi dana. Bukan saja ruang solat yang melengkapkan 700 orang, tempat rehat orang musafir, dewan kuliah, pengajian dan banyak lagi tempat-tempat yang akan diberikan ni. Alhamdulillah. Masya-Allah, sama-sama kita membantu merealisasikan impian mereka para jemaah di sana, insya-Allah. Mudah-mudahan, manalah tahu ya Ustaz, Ya, satu hari betul. nanti kita pula yang tidak mengguna segala kemudahan yang ada di sana. Baiklah Ustaz, sedikit berkenaan dengan bagaimana cara untuk kita menyalurkan bantuan berinfak kepada Masjid Al-Muqarrabin, silakan. Baik, ada di nombor yang tertera, laman web tertera, boleh hubungi dan boleh teruskan. Tuan-puan, kata Imam Nawawi bahawa kalau kita nak bersedekah, cari sedekatun jariah. Sedekah jariah ni adalah sedekah yang berkekalan. Sedekah yang kalau boleh kita cari pembinaan masjid, pembinaan contoh pusat-pusat ibadah yang lain, yang mana ianya akan kekal selagi mana orang solat, selagi mana orang semayang, selagi itulah mengalirnya pahala kita. Ingatlah bila kita nak hujung nyawa kita, Allah sebut laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkanlah kematianku. Kita nak buat satu lagi perkara, Farah. Bukan kita nak solat, bukan nak baca Quran, bukan nak pergi umrah haji. Fa asaddaqa wa akum minasin. Ya Allah, aku nak bersedekah ya Allah. Jadi ambil peluang time hidup ni, motivasi nak masuk Ramadan, mudah-mudahan pahala kita diganjarkan oleh Allah Subhanahu taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ustaz dah sebut tadi dah, sementara kita hidup ni, esok lusa kita tak tahu lagi bagaimana untuk diri kita, untuk mak ayah kita, apatah lagi untuk mak ayah kita yang sudah pun meninggal dunia. Boleh juga Ustaz. Betul, kan? boleh. Sama-sama kita berinfak, berwakaf demi kesejahteraan diri kita dan juga keluarga kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustaz, terima kasih Piu Hafiz, pendakwah dan juga wakil Masjid Al-Muqarrabin Kampung Kundur, Gua Musang Kelantan. Sampaikan salam buat para jemaah, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita doakan semuanya dapat menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita berhenti rehat seketika, katanya lepas ni jumpa lagi dengan Ustaz, insya-Allah selepas ini. Jika dari golongan orang yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Ayuh, kita jadikan amalan bersedekah suatu kemestian, bermula dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Al-Muqarrabin Kelantan. Semoga infak ini menjadi penyelamat buat kita dari neraka dan asbab kita ke syurga yang kekal kelak, insya-Allah. Allahu Akbar. Subhanallah.